Baik, saudara, Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru telah bersedia dengan perkembangan banjir di sana. Silakan, Azidi. Baik, situasi banjir di Kelantan menunjukkan peningkatan apabila lebih ramai penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS hari ini. Pasir Putih daerah menempatkan penduduk paling ramai di PPS setakat ini. PPS SK Dalam Ru antara yang paling awal dibuka. Bagi mengetahui situasi semasa banjir di sana, kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Baik Azidi, seketika ini saya berada di Pusat Pembinaan Sementara PPS di SK Dalam Ru di Pasir Putih untuk meninjau keadaan terkini banjir di daerah ini. Dan untuk pengetahuan, PPS di SK Dalam Ru ini menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai di Kelantan, iaitu 197 orang dari 52 keluarga. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di PPS ini, kita bersama dengan penyelaras PPS SK Dalam Ru, iaitu Encik Harung Awang Kecil. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, baik. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ini. Tuan, boleh cerita sikit berkenaan dengan perkembangan terkini PPS SK Dalam Ru ini dan bila ia dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Dalam Ru dibuka secara mengejut. Tahun ini dibuka secara mengejut bermula pada kemarin, pada semalam hari Selasa pukul 9 pagi. Kita pun tidak menjangka bahawa benda ni berlaku secara tiba-tiba. Sekitar jam 9 pagi pada 21 bulan kemarin, kita menerima mangsa pertama seramai 4 orang daripada kampung Dalam Ru sendiri. Pergerakan masuk, pendaftaran masuk mangsa-mangsa banjir semakin bertambah. Terakhir semalam kita menerima 197 mangsa. Kita menempatkan mangsa-mangsa mengikut zon dan kumpulan masing-masing. Jadi untuk setakat hari ini, hari kedua, alhamdulillah, dengan masih lagi kekal 189 daripada 197 pada pukul 8 malam semalam. Jadi terkini yang daripada 52 keluarga yang tinggal sekarang adalah 50 keluarga, 189 mangsa banjir. Okey, terima kasih Encik. Jadi kepada masyarakat yang di luar sana, sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling, mendengar nasihat daripada Barisan Hadapan, JPPM, PDRM dan barisan-barisan yang sentiasa menjaga kebajikan di musim tengkujuh ini. Jadi kembali ke Azidi di studio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan membelanjakan RM2.34 juta bagi menyediakan barangan keperluan musim tengkujuh untuk diagihkan kepada penduduk terjejas yang berlindung di PPS. Pengarah JKM Kelantan berkata, barangan tersebut sudah diagih ke 160 pangkalan hadapan serta stor bencana daerah dan negeri. Perinciannya bersama wartawan Majidah Ismail. Terima kasih. Saya kini berada di Depo Simpanan Keperluan Bencana di Kemumin, Kota Baru untuk meninjau bekalan makanan ataupun bekalan keperluan penduduk terjejas banjir di Kelantan yang ketika ini sudah pun berada di pusat-pusat pemindahan yang dibuka. Jadi untuk lebih lanjut, kita bersama-sama dengan pengarah JKM Kelantan, iaitu Tuan Saib Sidop. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Tuan, berapa banyak jumlah ataupun yang telah dibelanjakan oleh JKM untuk membantu ataupun menghantar barang-barang bekalan ini ke PPS Tuan? Okey, untuk tahun ini JKM telah membelanjakan sebanyak 2.340.000 keperluan untuk membeli keperluan barang-barang bencana lah, dan kita pun telah edarkan kepada 160 pangkalan hadapan dan 16 stor kita di jajahan. Dan keperluan yang kita berikan ini adalah seperti selimut, toto, makanan ringan dan makanan dalam tin dan sebagainya lah. Difahamkan Tuan, ada barangan terbaru yang dipanggil makanan dalam pack tu yang sedia dihidang kepada penduduk yang datang awal ataupun daftar awal di PPS Tuan. Betul. Untuk tahun ini kita telah memperkenalkan makanan retot food, di mana retot food ini kita agihkan kepada mangsa-mangsa yang berpindah awal. Untuk fasa pertama kita dapat 3,000 pack
dan fasa kedua ini lebih kurang 19,000 pek lah, dan kita akan edarkan kepada semua pusat pemindahan yang terlibat. Kita akan edarkan untuk permulaan sebelum kita pembekal kita khususnya catering. Kita bersedia untuk bekal makanan ataupun mungkin tukang-tukang masak lah kalau yang ada di PPS itu menyediakan makanan. Jadi ini akan dapat membantu lah supaya taklah lama menunggu makanan itu disiapkan. Jadi Tuan, sekiranya banjir untuk gelombang pertama ataupun kedua dan akan datang tidak mencukupi jumlah yang keperluan tersebut. Jadi macam mana Tuan akan mohon dengan kerajaan untuk tambahan ataupun macam mana Tuan? Okey, kebiasaannya seperti yang tahun sudah, apabila bekalan yang ada di depo ini tak mencukupi ataupun juga bekalan hadapan di daerah tak mencukupi, kita akan ambil tindakan memohon kepada kerajaan melalui peruntukan ataupun melalui perbelanjaan darurat di bawah 17.2 lah. Dan untuk perbelanjaan ini sebenarnya dia tidak ada had, iaitu lebih kepada keperluan semasa lah yang ada di pusat pemindahan. Di depo ini sendiri Tuan, berapa banyak barang yang mampu dimuatkan pada satu-satu masa tu? Depo ini boleh memuatkan lebih kurang 150 tan untuk barang-barang keperluan lah, dan boleh membekalkan kepada seramai 15,000 mangsa untuk 3 hari. Dan itulah sebabnya apabila tak cukup di segi keperluan ini, kita ada 70 pembekal yang telah kita buat engagement. Sekiranya barang tak cukup, kita akan minta bekalan lah daripada pembekal yang kita akan lantik. Okey, terima kasih Tuan. Jadi itu antara gambaran yang dapat saya bawakan dari depo simpanan barang keperluan banjir di Kemumin ini. Kembali kepada Azidi di studio. Silakan Azidi. Berita wilayah berakhir di sini. Kembali bersama Dian Awai di Kota Media Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Azidi langsung dari Kelantan.